Saya ingat kata-kata Prof. Muhayya. Prof. Muhayya ni, dia kata, untuk masuk rezeki, maka untuk dapat, maka kena bagi. Kalau awak bagi sikit, mungkin awak dapat sikit. Kalau awak bagi banyak, insya-Allah awak dapat banyak. Kalau awak selalu bagi, awak selalu dapat. Kalau awak jarang bagi, awak jarang dapat. Kalau awak tak pernah bagi, jangan harap nak mendapat. Sudah selesai. Bukannya susah. Dah bagi dulu insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pertemukan kita walaupun selang-selang tu tak dapat jumpa. Dengan sedikit kekalutan manusia ni biasalah. Cuma saya selalu beri peringatan untuk kita semua, jangan komplain bila kita kalut dalam buat baik. Bila kita sibuk dalam menguruskan kebaikan, syukurlah pada Allah. Kerana ada orang sibuk buat jahat, tak sempat nak buat baik. Jadi kalau kita sibuk, contoh dengan mak bapak kita, alhamdulillah. Sibuk dengan pasangan hidup kita, syukur pada Allah. Sibuk mengadap perangai degil dan tak dengar cakapnya anak cucu kita pun alhamdulillah. Sibuk menguruskan kawan-kawan yang susah, miskin, alhamdulillah. Sibuklah. Kerana itu semua ibadah dan pahalanya gandaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik. Meneruskan pengajian kita di dalam kitab Ashabur Rasul. Kitab sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lepas pada 16 hari bulan 5, kita bertemu hari itu, bulan 6 tak jumpa. Kita bercakap tentang kelebihan dan keutamaan kaum Ansar. Ya, kaum Ansar. Kaum Ansar, ya, yakni golongan yang mendiami bumi Madinah asal. Penduduk asal di bumi Madinatul Munawwarah, yakni yang terdiri daripada dua kelompok besar, Aus dan Khazraj. Ya, Aus dan Khazraj. Dua semua ini dipanggil sebagai kaum Ansar ataupun golongan Ansar, yang mereka ini dikhabarkan dalam Quran dan hadis, disebut-sebut oleh Nabi SAW sebagai manusia-manusia hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Pertemuan yang lepas juga kita telah baca ayat Al-Quran daripada surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 9. Memandangkan 2 bulan tak jumpa, confirm lupa. Jadi kita baca balik bagi peringatan, ya. Surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 9. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah apa? Al-Hashr. Surah 59 ayat 9. Dan orang-orang Ansar itu, dan orang-orang Ansar itu telah menepati kota Madinah dan mereka beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin. Mereka mencintai orang Muhajirin, yakni berhijrah, dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati terhadap apa yang mereka berikan bantuan terhadap Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas diri mereka meskipun ketika itu mereka memerlukannya. Dan siapa yang jaga dirinya daripada sifat kedekut, maka itulah orang-orang yang beruntung. Confirm. Allah kata siapa golongan Ansar ini? Ansar itu tinggal di Madinah asal. Siapa Ansar ini? Ansar itu ada sebahagian daripada mereka sudah beriman sebelum datangnya kelompok pertama datang ke Madinah. Belum lagi sampai. Kalau kita belajar dalam sirah, kita boleh katakan sebelum hijrah pertama, Nabi dah hantar dah wakil-wakil masuk ke Madinah. Dengan setiap rumah di Madinah paling tidak seorang sudah ada Islam. Dan kemudian mereka itu pula mencintai orang yang berhijrah. Bila mana orang Muhajirin daripada Mekah sampai, mereka sambut ni bantu seboleh-boleh mungkin. Dia tak benci. Dia tak kata ini orang luar datang ni, ini mesti nak ambil tempat kita ni. Bukan. Dia sambut dan diberi bantuan. Dan mereka tidak menaruh keinginan menerima balasan di atas bantuan mereka. Oh, kami bagi macam ni, kau kena bayar balik macam ni. Tak ada. Dan mereka mengutamakan Muhajirin lebih daripada diri mereka sendiri. Dan pesanan paling besar, Allah kata, walau kana bihim wa may yuqa syuhha nafsih, dan barang siapa yang kita panggil tidak mementingkan dirinya atau buang kedekut dalam dirinya itu, faulaika humul muflihun, dia beruntung. Orang bakhil ni adalah orang yang paling rugi, dunia rugi, akhirat rugi. Sebab dia tak boleh kongsi hartanya dengan orang lain, dia rugi. Akhirat dia tak dapat pahala tambahan, dia rugi. Ya, baik. Itu peringatan yang kita telah bincang pada pertemuan 16/5. Hari ini kita sambung. Imam Al-Qurtubi menerangkan wa yu'thiruna, kalimah ithar. Wa yu'thiruna, mereka itu mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka. Ayat tu menyebut wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka itu melebihi orang lain daripada diri mereka sendiri. Ya. Dan di sini berarti orang-orang Ansar mendahului kaum Muhajirin lebih daripada diri mereka, termasuk kepentingan duniawi mereka. Kita hari ini 29 Zulhijjah. Kalau ikut malam ni lah, yang orang sibuk-sibuk nak baca doa akhir tahun dan awal tahun kan. Kan ya, gitu. Walaupun tak ada pun dalam hadis Nabi suruh baca doa gitu.
Kan ya? Tapi kita nak bagi tahu ni, kita yang berada di hari terakhir tahun 1444 Hijrah tu pun ada yang tak tahu, ya ke Ustaz? Sebab awak tahu 31 Disember je. Kan ya? Sampai ketua umur 80, bulan Islam tak ngapal-ngapal sampai ketua. Ya. Jadi ni ketika 365 hari meninggalkan kita 1444 Hijrah, maka kepentingan duniawi itu adakah kita letak dalam hidup kita, atau kita mengambil dunia untuk dinikmati oleh semua orang dan kita beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dunia kita? Kita ada mak dengan ayah, kita ada pasangan hidup, kita ada anak, kita ada rumah tangga, kita ada bangunan, kita ada syarikat, kita ada segala macam. Jadikanlah semua ini bahan memiliki harta akhirat. Ya, bahan memiliki harta akhirat. Dengan mendahului orang lain lebih daripada kita. Kalau konsep kita pula di dunia tak. Sayangilah diri sendiri. Kan? Semua untuk diri sendiri, sehinggalah kita itu dia tak nampak dah. Walaupun parking tu ustaz yang punya, dia tak juga. Tapi bukan hari ni tak ada tu. Bukan jalan macam je kan. Walau parking tu ada gambar kat situ. Gambar dia apa? Bukan gambar ustaz, gambar orang yang OKU. Dia letak juga, dia buat tak peduli. Tu utamakan diri sendiri, dia kata gitu. Tak. Islam mengajar mengutamakan orang lain, dan sikap demikian, yakni sikap Ansar yang mengutamakan kaum Muhajirin lebih daripada diri mereka sendiri, timbul kerana mereka yakin dan mereka rasa cinta yang kuat terhadap agama yang mereka anuti. Dia tahu orang yang berhabis-habis untuk orang lain itu semua jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan pahala dan kebajikan. Dan dengan kata lain, kaum Ansar mengutamakan kaum Muhajirin dengan memberikan harta dan kedudukan. Nak tak aku ada harta lebih ni, ambillah. Kamu datang daripada Mekah apa pun tak bawa. Kerana orang Mekah nak berhijrah ke Madinah selalu jadi fitnah. Seorang sahabat Nabi yang meniaga kaya, meniaga di Madinah sedangkan dia meniaga di Mekah sedangkan dia bukan orang Mekah. Contoh, dia orang mana-mana lain ya, negara-negara wilayah Syam, datang ke Mekah dan meniaga berjaya. Tiba-tiba dia nak ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Maka orang Mekah kata, banyak kamu punya cantik, kamu datang sini cari kekayaan, dan kemudian nak bawa pergi ke Madinah harta kami, harta Mekah. Dan apa sahabat ni kata, kalau inilah yang menjadi halangan untuk aku berhijrah bersama Nabi, maka aku akan pergi sehelai sepinggang, kamu ambillah harta ni. Tu dahsyat. Dahsyat. Kita yang makan satu hari 5-6 kali ni pun kadang-kadang risau. Esok macam mana, lusa macam mana, duit tak cukup, risau. Selama hidup duk rasa tak cukup, tapi lebih-lebih kita dapat, tu pun kurang yakin. Tapi sahabat Nabi ni, dia punya keyakinan dia tinggi, rasa keyakinan tinggi, rasa cinta tinggi, maka mereka mendahului orang lain dengan memberi kedudukan harta dan kedudukan, bukan kerana mereka tidak memerlukan, bukan. Mereka memerlukan pada saat itu, tetapi mereka rela dan reda melepaskan demi dakwah Islam. Ini ada disebut di dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran, menunjukkan bahawa orang Ansar, sifat yang paling besar dalam kehidupan mereka adalah mendahului orang lain daripada diri sendiri. Kita masak duduk di rumah, tengok apa gaya kita. Adakah kita ni jenis orang yang utamakan anak-anak dulu? Ni kita mak dengan ayah ni kan, gini ni makanan anak-anak gini-gini. Mak dengan ayah
agak-agak ada sakit baki sikit-sikit cukuplah. Itu sifat mak dengan ayah yang betul. Saya teringat arwah mak saya meninggal ketika saya tengah ambil SRP. Kan zaman kita dulu SRP. Saya tak tahulah zaman perempuan PMR. Tu nampak gaya SRP juga rasanya. Tu kan. Okey. Baik, zaman saya SRP lah dulu kan ya. Baik, masa ambil SRP mak meninggal. Ayah baru meninggal minggu lepas. Umur 85 tahun. Ya, jadi dalam kehidupan kita ni kita melihat ruang nak buat baik dengan mak bapa, nak buat baik dengan ahli keluarga, jangan abaikan yang ini. Kalau yang ni kita abaikan, maka kita akan rugi dan terus rugi. Ini sifat yang perlu kita nak belajar macam mana orang Ansar melebihkan orang lain. Arwah mak saya, kami orang miskinlah sangat miskin. Ayah menuai getah di estate. Ketika itu gaji satu hari RM5. RM5 macam tu je lah. Tapi boleh bela 7 orang, anak beranak dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan ketika mak masak, contoh buat cekodok pisang. Pisang tak perlu beli sebab memang tanam di keliling rumah. So buat cekodok pisang, letak dalam talam, mak akan asingkan 7 biji, siap-siap dia ada tumpuk bahagian tertentu. Ya. Rupanya dia siap tu ada 8 tumpuk termasuk suaminya sahaja. Bila kita tanya mak, mak dah makan? Tapi rupanya mak tak dapat makan. Sebab itu je yang ada. Bukan kerana pisang tak ada, tapi tepung tak ada. Duit mana ada? Itu lebih kurang macam tu. Jadi jangan jadi mak atau ayah yang mengambil hak dia terlebih dahulu. Jangan belajar untuk ambil hak kita, tapi bagilah hak orang lain dengan apabila ada baki kemudian kita ambil. Kan ya? Jangan bila jadi suami ambil hak dia dulu sehingga mengabaikan hak isteri. Begitu juga isteri. Masak, kemudian buat ayam. Dia suka makan kepak dulu dia asingkan. Sedangkan Nabi pesan nafkah dan sedekah yang paling baik adalah sedekah apa yang kamu sayang dan bagi kepada orang yang paling hampir denganmu. Pengorbanan, ya, pengorbanan itu sifat yang perlu ada pada kita. Bukan menafikan hak kita, tapi mengutamakan hak orang lain. Ketika itu Allah mengutamakan kita lebih daripada orang lain. Itu nikmat di sebalik perjuangan mengutamakan orang lain. Baik. Riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Anas bin Malik menyebut bahawa menunjukkan penerapan ithar ataupun wayu'thiruna oleh Sa'ad bin Rabi' al-Ansari kepada Abdurrahman bin Auf al-Muhajirin. Ingat tak Abdurrahman bin Auf, orang kaya di zaman Nabi SAW. Termasuk Zubair al-Awwam, orang kaya. Tapi mereka ini ada penyakit kulit. Dan mereka ini diberi kebenaran untuk pakai baju sutera. Kerana sifat kain sutera itu, dia rawat. Malam tadi saya di masjid Kampung Raja Uda, Port Kelang. Memang kuliah bulanan. Kami cerita tentang memahami cara dan kaedah menyediakan kain kafan. Di sana saya mengajar kitab jenazah. Ya. Haram bagi kami orang lelaki menggunakan kain kafan daripada sutera, sama ada mati maupun hidup. Orang perempuan waktu hidup boleh pakai, tak ada masalah. Yang salahnya masa pakai bagi tahu orang, sutera ni kau tak tahu ke? Sutera itu haram. Ya. Dan ketika mati masih dibenarkan untuk buat kain kafan, tetapi hukumnya makruh kerana dia melampaui batas. Kalau dah tak ada kain lain baru boleh pakai. Jadi dalam hal ini Abdurrahman bin Auf, dia punya sikap dia macam mana? Satu benda yang tidak boleh dilupakan. Dia kata Abdurrahman bin Auf hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Lalu Nabi mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Nabi memperkenalkan. So, jadi keluarga angkat.
Jadi keluarga angkat. Maka salah seorang daripada kaum Ansar ini siapa? Sa'ad bin Ar-Rabi'. Maka Sa'ad ketika Nabi bawa Abdul Rahman bin Auf menjadi keluarga angkatnya, maka Sa'ad menawarkan salah seorang daripada isterinya dan sebahagian daripada hartanya kepada Abdul Rahman bin Auf. Tu dia punya dahsyat. Hei. Kan ya? Kalau otak kita yang geram awal-awal kata, takkan lebih ni nak bagi orang. Awal-awal. Tapi agama tak kata macam tu. Tu hawa nafsu. Hawa nafsu. Bukan suruh bagi bini dekat orang. Tapi Nabi nak tunjuk pada kita, inilah orang yang sanggup berkorban demi agama. Nabi nak bagi tahu macam tu. Bukan bagi bini kita pada orang, tapi nak menunjukkan kesungguhan dia berkorban untuk agama. Kita berkorban untuk agama RM5. Tu pun susah benar nak bagi RM5 tu. Bergegar badan nak masuk. Bawa duit RM50 pergi ke pasar malam, rasa kecil benar duit tu. Bawa duit RM50 masuk dalam surau SDP, besar pula duit tu. Itu manusia. Sebab tu cinta dunia kita berlebihan. Sahabat tak, dia cinta akhirat. Maka dalam cerita ini Sa'ad menawarkan salah seorang daripada isterinya dia, dan kemudian menawarkan sebahagian daripada hartanya. Tapi Abdul Rahman menjawab macam mana? Moga Allah memberkahi kehidupanmu. Tawaran datang daripada orang beriman, disambut oleh orang beriman. Kalau perangai orang zaman sekarang, boleh tahan juga, bukit. Kan ya? Tawaran diterima contohnya. Sebenarnya tak, bukan begitu. Ya. Dan wujudnya diceritakan oleh Ibrahim bin Sa'ad yang dinukilkan dari ayah dan datuknya. Ketika kaum Muhajirin datang, Rasulullah mempersaudarakan Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kala itu Sa'ad menawarkan, aku seorang Ansar yang paling banyak harta. Abdul Rahman masuk bertemu dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' kata, aku orang Ansar yang duduk di Madinah dan paling banyak harta. Ya, maka ambillah separuh daripada hartaku untuk jalan agama. Aku juga mempunyai 2 isteri. Maka lihatlah di mana di antara keduanya yang kamu suka. Sebut sahaja namanya, nescaya akan ku ceraikan. Habis iddah, nikahilah dia. Tu, ini cerita benar. Ini cerita benar. Ya, hakikat keperluan pada waktu itu. Keperluan pada waktu itu untuk apa? Untuk dakwah pada jalan agama. Ini sebahagian daripada, kadang otak kita tak sampai fikir. Tapi iman kita kena terima. Ini kenyataan yang telah berlaku dalam dakwah. Kalaulah bukan kerana orang Madinah, maka hari ini kita bukan jadi orang Islam. Jangan sombonglah. Kita takkan dapat kalau bukan kerana dakwah orang Madinah. Ya, ini hakikat yang kita perlu tahu. Dan sebenarnya pengorbanan ini pada sahabat tu kecil. Sahabat ni bukan kata korbankan untuk bab isteri je. Nyawa dia sendiri pun jadi galang ganti. Nyawa dia jadi galang ganti. Sebab itu ulama mengkhabarkan bahawa kalau ditimbang umat akhir zaman punya iman dengan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka iman umat akhir zaman tidak mampu menyamai seorang iman Abu Bakar As-Siddiq yang tahap pengorbanannya cukup besar. Cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf mengulanginya, moga Allah memberkati keluarga dan hartamu, teruskanlah kehidupanmu. Cuma tolong tunjukkan aku dekat mana pasar dan pekan kamu. Aku nak pergi meniaga di situ. Itu aja. Isteri Abdul Rahman, isteri Sa'ad pun dia tak ambil, harta Sa'ad pun dia tak ambil. Nak menunjukkan apa? Walaupun besar tawaran, tapi iman orang Mekah juga besar. Tak nak. Aku tak nak duniawi, yang aku nak ukhrawi.
Tunjuk macam mana je. Abdul Rahman bin Auf kita tahu dia pandai berniaga. So apa ceritanya? Maka mereka pun lalu menunjukkan pasar tu Bani Qunaiqa. Bani Qainuqa dipanggil gitu. Ban Abdul Rahman kembali dari pasar dengan membawa keju dan minyak. Dia carilah sesuatu lalu dia berniaga. Dan sejak daripada itulah sahabat dari kalangan Muhajirin pergi ke pasar secara rutin untuk berdagang. Lantas pada satu hari dia kembali daripada pasar dengan ada kesan kuning keju di bajunya. Lalu Nabi bertanya, apa yang terjadi? Dia kata, tadi aku menikah. Tu baru dapat. Selepas dia berniaga dulu. Bukan dia menikah dulu. Itu kena faham juga. Kan dia pergi hidup, bangunkan diri dia sebagai ketua keluarga, baru dia pergi menikah, baru dia boleh jaga keluarga dia. Bukan ambil bini orang. Bukan. Itu agama. Allah biarkan cerita tu berlaku supaya kita fikir, bukan kita pandang mengikut emosi, bukan. Supaya kita fikir, Abdul Rahman bin Auf terima ke tidak tawaran Sa'ad? Tak terima tak? Tak terima. Tapi Abdul Rahman tunjukkan, inilah tata cara yang Nabi ajar, pergi berniaga. Pergilah buat apa kebaikan, dan kemudian berniaga keju, berniaga minyak, berniaga apa sajalah. Dan baju dia tu lekat dengan bekas-bekas daripada minyak dan sebagainya. Abdul Rahman kata, ya Rasulullah, aku dah menikah. Hasil daripada berniaga-berniaga ni, alhamdulillah. Maka Nabi kata, berapa mahar yang kamu berikan pada isterimu? Maka Abdul Rahman menjawab, 1 nuwat emas, yakni emas yang seberat 1 biji kurma. Bukan RM22.5 kupang. Sebab tu orang perempuan hati-hati. Ada ustazah-ustazah menyampaikan hadis-hadis yang tidak sahih. Tanda wanita salehah itu ada 3. Pertama, cepat dipinang orang. Lepas SPM belum keluar result, orang dah masuk meminang. Kedua, murah mas kawinnya. Ketiga, bunting pelamin. Hadis tu tak sahih, malah palsu. Bagi orang perempuan, Nabi SAW meletakkan mahar yang sesuai dengan keperluan semasa. Kita pun heran, macam mana mas kahwin boleh RM22.5 kupang sekarang? Nak buat apa? Takat nasi Arab sepinggan aja. Malah yang buruknya perangai kita pula tu. Ni nak sebut ni. Sebab ada orang tanya sehari dua ni. Ustaz, saya nak buat kenuri. Perempuan tanya. Saya nak menikah, nak buat kenuri. Saya dah akad nikah dah. Cuma nak buat kenuri je. Entahlah Ustaz, mak dengan ayah, mak suruh buat kenduri besar, ayah suruh buat kat surau aja. Ayah dia memang tak ada masalah, sebab dia tahu kalau buat kenduri pakai duit dia lah, jadi tak payah buat lah. Kan, akhirnya dia kata gitu. Saya kata tak perlu. Kenduri walimah dibuat oleh pihak lelaki, pihak perempuan tak perlu buat. Itu sebenarnya ikut hadis. Itu yang jadi masalah. Tapi kita terbalik. Orang perempuan kenduri besar, yang lelaki tu bertandang makan mi rebus saja. Tak, bukan. Hadisnya orang lelaki yang menanggung. Orang lelaki bila nikah bawa balik isteri rumahnya, buat kenduri, dan kemudian buat pengumuman, alhamdulillah, inilah isteri saya. Siapa-siapa yang jumpa di kampung, tegurlah dia, beri dia pendidikan dan nasihat. Itu sebenarnya. Ini buat kenduri rumah perempuan. Dalam mas kahwin dapat RM22. Kau dah buat kenduri pakai apa? Last kali kita ikut orang bukan Islam dengan meletakkan apa lagi? Dengan meletakkan hantaran. Sedangkan hantaran dalam Islam tak ada. Melainkan memang orang nak ngantor. Orang kalau dia nak ngantor, biarlah nama hantaran dia ngantor lah. Tapi awak jangan tentukan RM30,000 serba satu. Itu tak boleh. Dalam hukum tak boleh.
Sebab tu jadi mak-mak yang utama. Saya sebab ayah-ayah ni dia tak apa fikir sangat. Mak-mak ni dia fikir. Kadang-kadang dia fikir keluar daripada jalan agama. Itu bahaya. Jadi katakanlah dia nak anak dia itu dijamin, maka tinggikan mahar, mas kahwinnya, bukan hantaran. Alhamdulillah saya menikah dengan isteri saya. Hari itu tak ada hantaran, tapi mas kahwin 10,000. Aku terimanya nikahnya sekian-sekian dengan mas kahwin 10,000. Cukuplah 10,000. Janganlah banyak sangat, ustaz tak ada duit. Contoh begitu. Tapi kalau orang tu nak bagi banyak, contoh minta maaf bagi tahu. Kalau ada orang masuk Minang anak kita, dia kata saya nak bagi hantaran 50,000. Bagi tahu dia minta maaf. Kami tak terima hantaran 50,000, convert pergi mas kahwin. Kami nak anak kami ada harta. Sebab ada perempuan selepas nikah tak lama seminggu bergaduh dan bercerai. Dapat pun RM22. Maka tu macam mana boleh masuk bab nikah kahwin pula ni? Tapi nak bagi tahu yang tu, betul kan? Kenduri lelaki buat, bukan orang perempuan. Ini tak pengantin perempuan yang buat loan bank. Begitu begini dan ini bukan agama suruh. Tak payah bersusah hati dalam hal itu. Ya, kisah Nabi bernikah dengan Zainab Al-Jashi, sepupu dia. Nabi bawa Zainab pergi rumah dia dan buat kenduri di rumah Nabi SAW. Nabi memperkenalkan isteri dia kepada orang lain. Gitu. Ya, jadi harus dibetulkan. Tapi kita tak nak ikut Nabi. Bila kita tak nak ikut Nabi, kita buat dan kita rasa tertekan. Mana korang ada duit? Mana korang ada duit? Mana tu? Siapa suruh? Bagi yang lelaki yang uruskan. Kata Nabi, kalaulah tak mampu nak buat kenduri, buatlah seekor kambing pun jadilah. Sekadar nak war-warkan awak tu dah menikah. Nanti bila awak berjalan dekat pegang tangan, tak adalah orang kampung kata, ni bukan anak ustazah tu ke? Kan? Jadi kita nak bagi tahu itu je, insya-Allah. Kalau awak mampu order roti telur, order je lah roti telur. Itu simple saja. Maka ini perkara besar. Tapi mas kahwin harga bagi orang perempuan. Harga. Jangan kata, ustaz tak, saya RM22.50 mas kahwin, tapi hantaran RM220,000. Tak. Sebab hantaran tu tak jadi harta mutlak kepada perempuan tu. Tapi mas kahwin, dia jadi harta mutlak. Ya, sungguh. Baik. Tergambar pula sikap serupa yang luar biasa dari Abu Talhah Al-Ansari. Tadi sifat dan sikap golongan Ansar yang namanya Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ya. Dan hari ini pula sikap daripada Abu Talhah Al-Ansari. Berdasarkan nukilan daripada Abu Hurairah, suatu ketika seorang lelaki menghadap Nabi SAW, lalu beliau mengutuskan seseorang untuk bertemu dengan Ummahatul Mukminin, untuk bertanya tentang makan. Namun mereka memberitahu, kami tidak mempunyai apa-apa selain daripada air. Mendengar jawapan itu, maka beliau bertanya, siapa yang bersedia menjamu orang ni? Ada sahabat datang ke rumah Nabi SAW. Maka Nabi dan para sahabat ni hantar wakil pergi tanya dengan Aisyah, apa kita nak jamu dengan tetamu datang ni? Maka Aisyah kata, apa pun tak ada, selain daripada air je. Ini beberapa ada hadis. Nabi balik daripada masjid lepas subuh, jumpa Aisyah, tanya Aisyah, sarapan apa kita hari ni? Contohlah lebih kurang macam tu. Kata Aisyah, yang masak tak ada, sebab yang mentah tak ada. Itu. Jadi tak ada. Maka kata Nabi, kalau gitu kita puasalah. Kan? Zaman ni pula suami tanya. Isteri ni pun Aisyah juga. Wahai Aisyah, breakfast tukarlah breakfast apa kita hari ni? Yang mentah ada, cuma tak masak je. Tu kan dia lain. Dia beza sikit. Okey. Baik.
Jadi Nabi pula bila Aisyah kata tak ada apa nak buat, maka Nabi pun tanya sahabat-sahabat di keliling ni, di antaranya ada Muhajirin, di antaranya juga ada Ansar, ya. Siapa yang bersedia menjamu orang ni? Ni tetamu kita datang ni, siapa yang bersedia nak bawa keluar harta ni? Maka salah seorang daripada sahabat daripada kalangan Ansar ini, yang kalau ikut riwayat Fudail ni disebut berdirilah seorang lelaki dalam ramai-ramai itu namanya Abu Talhah. Abu Talhah ketika dia berdiri, lalu dia kata, ya Rasulullah, aku ready. Aku ready nak jamu, insya-Allah. Maka orang Ansar ni dia pun pergi bersama tetamu dia tadi ke tempat isterinya, lalu dia pesan dengan isteri dia, tolong muliakan tetamu aku. Itu. Jadi isteri ni biasa gitulah, sebab dia yang pandai masak, pandai berkemas, pandai itu, maka isteri dia pun siapkanlah makanan. Tapi sebelum siapkan makanan, dia bagi tahu, wahai suami, makanan yang kita ada ni cukup-cukup je untuk anak kita. Yang ada ni cukup-cukup je untuk anak kita. Maka suami dia yang nama Abu Talhah ni kata apa? Tak apa, sediakan makanan untuk tetamu kita. Sediakan makanan. Kalau anak-anak minta makan malam, pasang lampu seumpama kamu nak masak. Lepas tu suruh mereka rehat dan tidur dulu. Ini jelas. Ini hadisnya sahih. Ya, buat-buat lebih kurang macam awak tengah sibuk nak masak, kemudian pergilah. Ya, suruh dia orang tidur. Maka isteri sahabat Nabi yang namanya Abu Talhah tadi, orang Ansar tadi, dia pun siapkan makanan untuk tetamu, dia nyalakan lampu, lalu ditidurkan anaknya. Selanjutnya beberapa kali dia bangun, kononnya nak betul-betulkan lampu, padahal dia selepas itu bila anak dia lelap, dia nak padam lampu supaya terlelap terus. Macam tu dia nak buat tu. Kemudian mereka berpura-pura makan di hadapan tetamu, gelap, ya, makan, padahal suami isteri Abu Talhah dan isteri yang tak makan. Betul-betul bagi makan kepada tetamu dia. Dan pada pagi harinya orang Ansar tadi bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, ketika dia bercerita kepada Nabi, Nabi bersabda, Allah tertawa, Allah ta'ajub kerana perbuatan kalian malam tadi. Berkorban, mendahului tetamu lebih daripada keluarga sendiri. Allah tertawa, Allah seronok. Dan Allah ta'ajub kerana perbuatan kalian. Selepas inilah asbab turunnya asbabun nuzul, turunnya ayat Quran. Ayat yang kita baca, yakni yang kita panggil apa tadi? Ayat yang disebut wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka ini mendahului orang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Dan Allah ta'ajub dengan mereka. Ini cerita dua orang. Sa'ad bin Rabi', ya, cerita dengan Abdul Rahman bin Auf. Ini cerita Nabi dengan Abu Talhah. Begitulah keadaannya. Sebab itu kita puan-puan, apabila orang datang rumah, perkara pertama sekali, suruh dia duduk di mana tempat tetamu. Jangan biar dia pergi ke dapur. Itu bukan tempat dia. Yang perangai kita pun tak sedar ke diri. Awak datang rumah orang yang terus ke dapur, kenapa? Awak datang, nama awak tu siapa? Tetamu. Ada tak ruang tamu? Duduk di situ, sedar diri. Ini pergi merata-rata tengok kabinet rumah orang. Iya, sungguh. Tanya pasu beli di mana, air hitam ke? Tu kan. Ini bukan. Kecuali tuan rumah jemput. Jemput, datanglah ke dapur ni, tengok teman-teman sambil sembang-sembang, sambil sediakan air, itu boleh. Tetapi paling baik sahabat-sahabat seperti mana para ulama pesan, bila pergi rumah orang, tutup mata, tutup telinga, bila keluar tutup mulut. Udah, tengok di rumah Allah, besarnya rumah, alhamdulillah, moga-moga rumah dia di akhirat lebih besar daripada ni.
Kan ya, tengok apa keluarganya bahagia, alhamdulillah, moga-moga bahagia dia dapat kat aku juga. Begitu keadaannya. Jangan kita fikir yang bukan-bukan. Tak perlu komen dinding warna hijau, tiba-tiba langsir warna merah. Memang tak matching. Tu bukan kerja kita. Tak perlu bersusah payah lah. Otak ni jangan silap guna. Jangan susah hati sangat. Ini kaedah. So tuan rumah, bila tetamu masuk, suruh dia duduk. Duduk di mana? Ruang tamu. Ada aircon, pasang aircon. Jangan berkira sangat dengan bil elektrik. Ada kipas, pasang kipas. Tunggu kejap je. Jangan sembang dulu. Pergi dulu ke dapur. Kemudian bawa air kosong dulu letak. Jangan air kosong tu sampai dia balik. Itu pun satu perkara pula. Air kosong dulu. Sebagai ra'i tetamu. Dia dahaga mungkin. Rumahnya tu lorong belakang tu. Dia berjalan datang. Rajin pula kakak tu. Okay? Dah gitu. Kaedah yang kedua. Selepas bagi tu, barulah kita boleh sembang-sembang ringan. Dan selepas sembang ringan, minta izin nak ke dapur dan sediakan sesuatu yang terbaik untuk dia. Kalau yang datang tu suka makan kari pap King Kong, usaha, Ustaz saya buat tak pandai, tak ada masalah. Kita ada food panda sekarang, Grab food pun ada. Kan, buat sesuatu supaya tetamu kita itu seronok. Tetamu pula sedar diri, lepas makan balik le. Ini tunggu je nak bungkus pula. Tak boleh, tak boleh. Semua kena main peranan. Ya, ini kaedah dia. Ya, dan sebab itu ziarah rumah orang tak boleh lama-lama. Ziarah rumah orang tak boleh selalu. Asyik-asyik muka dia, asyik-asyik muka dia, asyik-asyik muka dia je. Dengar salam pun kita kenal. Lepas tu datang je pinjam telur. Kan? Allahu Akbar. Ni, apa keutamaan yang ada? Mereka melebihkan orang lain daripada diri sendiri. Sifat kedermawanan atau dermawaan atau pengutamaan orang lain tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh satu-satu daripada kaum Ansar, akan tetapi dia menjadi sifat lazim bagi kebanyakan daripada golongan Ansar. Bukan hanya Sa'ad sahaja yang bantu Abdul Rahman bin Auf, bukan hanya Abu Talhah sahaja, tapi ramai daripada mereka memang sikap dan sifat mereka suka bantu orang lain, terutama kaum Muhajirin. Demikianlah yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang-orang Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagikan pohon-pohon kurma kami kepada saudara-saudara kami daripada kaum Muhajirin. Ya Rasulullah, ni ladang kurma kami, ambillah pohon-pohon kurma kami jadi hak milik mereka. Maksudnya tanah dan pohon itu biar jadi hak mereka. Sampai begitu kongsi. Kita dengan adik-beradik pun berkira. Ukur ni panggil juru ukur nak letak batu sempadan lepas arwah ayah meninggal pun berkira. Ini belok sini, ini belok sini, ini lebih satu kaki. Yang kawasan awak ada derian, sebelah sini ada membelam je. Yang tu pun berkira. Tu adik-beradik, sedara sedaging. Yang kadang-kadang pelik-pelik. Tapi Ansar dia tak. Muhajirin bukan dia kenal pun. Bukan adik-beradik, sepupu sepapat dia pun. Tapi dia kata, ni kami ada ladang kurma, ambillah. Untuk mereka hidup dan moga-moga Islam dapat diperhebat dan diperluaskan. Nabi SAW kata, tak. Jangan bagi harta kamu. Jangan bagi tanah kamu. Jangan bagi pohon kurma kamu. Tapi bagilah, kongsi-kongsilah hasil buah kurma itu dengan kaum Muhajirin. Tu. Ya. Kalian yang menanggung biaya perawatan pohon-pohon ni. Kalianlah yang jaga pohon kurma ni. Kalianlah yang tanam, yang rawat, yang letak baju, yang itu, yang ini. Maka ini kalian yang punya. Tetapi
maka bahagi-bahagikanlah buah itu kepada mereka. Itu kadar dia. Maksudnya ketika kita memberi kepada orang lain, jangan sampai hak kita hilang terus. Itu maksudnya. Habis tu ustaz, dia bagi makanan langsung sampai dia orang tak ada makanan, sebab dia tahu keesokannya rezekinya akan ada. Mungkin dia orang meniaga, rezekinya pada malam itu, harta pada waktu itu tak ada, tapi keesokannya mungkin dah ada. Contoh, duit cash ada pada kita yang ni je, tapi baki kita dalam bank ada. Maka ambillah cash tu bagi pada dia, esok kita pergilah cocok di bank. Udah, selesai. Begitu keadaannya. Maksudnya, ketika kita nak membantu orang lain atau memberi keutamaan kepada orang lain, janganlah sehingga kita tu hilang hak asas kita. Makan, tempat tinggal dan pakaian. Ini asas utama kita. Dan kemudian sahabat-sahabat daripada golongan Ansar ni kata apa? Qalu sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, kami dengar, kami taat. Ini cukup sah. Cukup sah. Ya, kaedah dia adalah golongan Ansar ini golongan yang jatuh cinta pada Islam, benar-benar cintanya kekal abadi. Golongan Ansar ni bukan saja-saja nak bantu orang Muhajirin, tapi dia yakin dengan janji Allah, orang yang tolong dalam dakwah, maka Allah tolong dia di akhirat. Malah di dunia Allah angkat kemuliaan mereka. Keyakinan, ya, keyakinan. Kita bulan Muharram, alhamdulillah, insya-Allah malam ni lepas maghrib, pas azan maghrib aja masuklah 1 Muharram 1445. Yang saya selalu kata dalam ceramah saya ni, malam ni saya ada ceramah di Masjid Kelanggit, masjid baru. Ya, Masjid Kelanggit, ceramah tentang awal Muharram lah, tentang hijrah. Apa nama ni? Kadang-kadang kita ngapal Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Tu. Hafal. Cukup hafal daripada kecil sampai ke nyanyuk pun hafal lagi. Tapi bulan Islam, kan kadang-kadang anak cucu tanya, "Nek, bulan Islam kan mula dengan Muharram." Lepas Muharram, Muhalal. Ada nenek tu, Allahu Akbar. Maka hari ni kita belajar macam mana? Belajar untuk mencontohi sifat orang Ansar yang Allah khabarkan dalam Quran, melebihkan orang lain daripada hak diri sendiri. Siapa dulu? Siapa yang kita nak lebihkan? Hari ini kita lebihkan pasangan hidup kita. Siapa yang dah menikah? Nampak gaya semua dah menikah dah. Lebihkan pasangan hidup dia daripada diri dia. Itu penting. Ya, lebihkan mak bapak dia daripada diri dia. Kesian awak beli baju di Langkawi, perempuan, satu pasang 2,800 sutera. Tapi mak pakai baju kurung Kedah aja. Lengan sekerat pula tu. Tu. Jadi kita kena jagalah, jaga sungguh-sungguh, beri hak insya-Allah. Ya, baik, itu perkara yang pertama. Baik. Dalam bab melebihkan orang lain ini, ada tak soalan nak tanya? Beri hak orang lain, mengatasi diri sendiri. Tak ada. Agak-agak boleh ke atau nampak macam tak berapa jalan? Boleh, insya-Allah boleh. Yakin aja kita bagi pada orang lain, Allah bagi pada kita. Itu aja, perkara mudah. Saya ingat kata-kata Prof Muhayya. Prof Muhayya ni, dia kata untuk masuk rezeki, maka untuk dapat, maka kena bagi. Kalau awak bagi sikit, mungkin awak dapat sikit. Kalau awak bagi banyak, insya-Allah awak dapat banyak. Kalau awak selalu bagi, awak selalu dapat. Kalau awak jarang bagi, awak jarang dapat. Kalau awak tak pernah bagi, jangan harap nak mendapat. Sudah selesai. Bukannya susah. Dah bagi dulu insya-Allah. Okey, baik. Yang kedua,
Dan nak habis dah baru masuk yang kedua. Yang kedua, selepas kaedah kita baca tentang golongan Ansar ini, dia pentingkan orang lain. Yang kedua, Allah yang bagi nama Ansar ini. Golongan Ansar, orang asli tinggal di Madinah ini, ya, yang diberi nama dia berdasarkan kepada satu cerita yang disebut di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, Ghailan bin Jarir pernah menyatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana pendapatmu tentang nama Ansar? Ya, maka apakah kalian yang menamakannya sendiri ataukah Allah yang memberikan nama tu? Maka jawab Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Seorang budak yang dihantar oleh maknya kepada Nabi dikala umurnya 10 tahun dan tinggal bersama Nabi menjadi maula, budak yang berkhidmat dengan Nabi sehingga umurnya 20 tahun. Dan dia berjawab, yang menyatakan Ansar bukan kami, tapi Allah lah yang menamakan sedemikian. Dan di kesempatan lain kami bertemu dengan Anas. Kali ini dia menyebut berbagai keutamaan kaum Ansar, juga mengisahkan peperangan yang mereka ikuti. Kemudian dia beranjak menghadapku dan menghadap seorang daripada suku Azd dan seraya berkata, kaummu melakukan ini dan itu pada waktu ini dan waktu itu. Jadi hadis yang mengatakan Allah menamakan Ansar itu adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, datang daripada penceritaan siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi golongan Ansar bukanlah nama-nama biasa yang digelar oleh manusia. Tapi dalam Quran ni cerita tentang Ansar ni, Allahu Akbar. Orang perempuan. Kan ni cukup besar kehebatan. Allah cerita juga. Orang lelaki tak ada surah nama Ar-Rijal. Yang ada An-Nisa. Kan lembu pun Al-Baqarah, lembu betina. Lembu jantan tak cerita. Tu bagusnya orang perempuan. Orang perempuan Khadijah, Nabi, malaikat Jibril dan Allah kirim salam pada dia. Nabi duduk dalam gua Hira ketika itu. Khadijah buat persiapan makan nak hantar pada Nabi. Malaikat Jibril datang, ya Muhammad, sekejap lagi Khadijah datang. Nabi tak tahu benda gaib. Sekejap lagi Khadijah datang, dia tengah persiapkan makanan yang sedap-sedap hari ni. Kan? Dan nanti bila dia sampai, tolong sampaikan padanya salam aku dan salam Allah kepada dia. Allahu Akbar. Punya dahsyat. Ya. Dan kemudian Aisyah, malaikat Jibril kirim salam. Aisyah tengah sembang dengan Nabi, Nabi pusing sebelah, Nabi seperti mengangguk-ngangguk. Aisyah tanya, dengan siapa? Jibril di sebelahku dan Jibril kirim salam padamu. Allah dan malaikat kirim salam pada mereka. Perempuan, kita, orang pun tak nak kirim salam, meluat dengan kita. Tu kadang-kadang. Kenapa? Kerana perangai kita sendiri. Maka kita harus betulkan sehinggalah kita dapat seperti mana yang dilakukan oleh golongan Ansar. Dan yang ketiga dan yang terakhir, golongan Ansar ini bukan hanya mereka yang melebihkan orang lain daripada diri mereka. Mereka Ansar itu disebut oleh Allah Ta'ala dan dinamakan oleh Allah. Dan yang ketiga ini, Allah mencintai orang yang mencintai Ansar. Allah mencintai mereka yang mencintai Ansar. Berpandukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbal ansar Allah, ya, ahabbahullah. Siapa-siapa yang kasih dan cinta kepada Ansar, maka dia beroleh kasih daripada Allah. Wa man abghadal ansar, siapa-siapa yang tak suka, benci kepada Ansar, abghadahullah, maka Allah juga membencinya.
atau dia beroleh kebencian Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Tarikh dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dan disahihkan oleh Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Sahih. Hadis seterusnya nak cerita tentang kelebihan dia juga, iaitu Allah jatuh cinta ini. Ya, Nabi kata apa? Innan nasa yuhajiruna ilaikum wala tuhajiruna ilaihim walladhi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadih la yuhibbu rajulul ansaru hatta yalqallaha tabaraka wa ta'ala illa laqiyallaha tabaraka wa ta'ala wa huwa yuhibbu wala yabghudu rajulul ansara hatta yalqa tabaraka wa ta'ala illa laqiyallaha tabaraka wa ta'ala wa huwa yabghudu. Orang-orang muhajirin hijrah kepada kalian Ansar. Muhajirin hijrah ke Ansar, sedang kalian tidak berhijrah kepada mereka. Ansar tak pergi ke Mekah, tak pergi kepada Muhajirin. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Nabi sumpah di tangan Allah, tidaklah seseorang yang mencintai orang Ansar sehinggalah dia bertemu Allah. Tengok ayat tu betul-betul. La yuhibbu rajulul ansar, tidaklah seseorang yang jatuh cinta kepada orang Ansar hatta yalqallah, sehinggalah dia mati bertemu Allah tabaraka wa taala, illa laqiyallaha tabaraka wa taala wa huwa yuhibbu, melainkan dia akan bertemu Allah dalam keadaan dicintai oleh Allah. Yakni dia mati dalam keadaan Allah mencintai dia, dengan syarat dia mencintai Ansar sehingga dia mati. Maka mati dia tu husnul khatimah. Tapi jaga-jaga, sebab ada orang tak suka orang Madinah. Ada orang cop macam-macam. Universiti Madinah dicop sebagai kelompok pengeluar Wahhabi, contohnya begitu. Orang Madinah itu tak betul, ini tak betul dan sebagainya. Kerana sedang Imam Malik dia di sana mengeluarkan fatwa-fatwa. Dan cuba dengar betul-betul, wala yabghudu rajulul ansar, siapa-siapa yang benci pada orang Ansar, hatta yalqallaha tabaraka wa ta'ala, sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa laqiyallaha tabaraka wa ta'ala, melainkan dia bertemu Allah wa huwa yabghuduhu, dalam keadaan dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, hadis daripada Al-Haris bin Ziyad. Hadis ini dihasankan, hadis yang baik. Jadi dalam bab yang ketiga ini, bab yang menyatakan siapa yang sayang dan cinta pada golongan Ansar, maka dia beroleh cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak suka pada orang Madinah, iaitu golongan Ansar, maka dia itu akan dibenci Allah. Malah kasih sayang Allah itu bertemu ketika dia meninggal dunia, sampai dia mati. Dan hati-hati, takut dia mati dulu juga dalam keadaan kebencian Allah terhadapnya, su'ul khatimah, kerana dia tu benci pada orang Madinah sampai dia mati, maka dia bertemu Allah dalam kebencian Allah. Tapi kalau dia sayang pada orang Madinah, orang Ansar, sampai dia mati, maka dia bertemu Allah dalam keadaan beroleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh. Jadi sayang ni maksudnya macam mana? Yang pertama, mengikuti apa yang Allah suruh dengan memberi kelebihan kepada mereka. Dia memberi kelebihan. Ada berpuluh-puluh hak yang kita akan bincang. Kita baru sebut berapa perkara baru. Yang kita baru sebut adalah 3 perkara saja baru. InsyaAllah kita akan jumpa nanti pada perkara yang keempat, iaitu orang yang mencintai golongan Ansar, tanda dia orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kontranya, siapa benci pada golongan Ansar, maka rosaklah iman dia. Yang ni
Kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang. Baik, 1-2 soalan, silakan. Ada soalan? Baik, kalau tak ada, saya nak bagi sedikit penerangan tentang Muharram. Ada macam-macam orang kata 1 Muharram disunatkan puasa sunat, tak ada hadis yang sahih pun. So jangan pandai-pandai. Barang siapa yang berpuasa 10 hari dalam bulan Muharram, maka dia akan masuk syurga 10 tahun dahulu daripada orang lain. Kepalsuan, tak ada hadis yang sahih. Jangan pandai-pandai. Orang mengatakan, ada orang kata puasa malah ada solat taubat pada 1 Muharram, tak ada satu pun hadis cerita sedemikian. Jangan tambah-tambah tokok yang ada kat dalam Facebook tu, kan banyak terima. WhatsApp, kita pun pantang dapat WhatsApp share dengan orang lain, sedangkan kita pun tak buat. Tu perangai tak elok sebenarnya. Dalam bab ni ada hadis sahih. Nabi kata bulan yang dipanggil sebagai Syahrullah, bulan Allah, yakni Syahrul Muharram. Bulan ni bulan Muharram. Hebatnya bulan Muharram kerana bulan ini dipanggil sebagai bulan Allah, bukan bulan Rejab. Rejab bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Hadis itu palsu. Tapi yang bulan Allah ni adalah Syahrul Muharram. Bulan ni, bulan yang akan masuk malam ni. Itu. Jadi kebaikan apa saja amalan yang kita buat, maka baik pahalanya. Berganda pahalanya, ya, terpulang kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak ada pengkhususan. Awak kena puasa sekian, melainkan. Yang sahihnya, puasa pada 10 hari bulan. Asyura. Ini puasa tidak, kacau bubur je rajin. Itu jadi masalah. Yang kacau bubur pun geng kencing manis. Kan ya, puasa. Cuma tahun selepas Nabi pesan, kalaulah aku hidup di tahun hadapan, maka aku nak berselisih dengan orang Yahudi. Kerana orang Yahudi pun dia puasa 10 juga. Maka elok tambah 9 dengan 10. Kalau tak sempat, buat 10 dengan 11. Udah itu aja. Itu ada hadis yang sahih. Lain-lain tak ada. Istighfar 1000 kali, itulah ini. Ada macam-macam. Malah doa akhir tahun dan awal tahun tak ada. Kerana zaman Nabi tak ada tahun lagi. Macam mana Nabi baca doa akhir tahun, awal tahun? Zaman Nabi tak ada tahun, ada bulan aja. Tahun bermula zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Pun Umar tak baca doa akhir tahun dan awal tahun. Tapi boleh ke tidak nak baca? Boleh. Cuma jangan kaitkan, oh ini Nabi baca, ini sahabat buat. Bukan. Kalau nak bacalah nanti, lepas maghrib tu, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ampunkan dosaku di tahun yang lalu, ya Allah. Kan ya, tolonglah kasihani aku, ya Allah, maafkan aku. Banyak dosa aku, sama ada sedar maupun tidak, sama ada besar maupun kecil, sama ada sembunyi maupun terang dan sebagainya lah, minta gitu. Minta lagi, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan tahun baru ini tahun yang penuh dengan manfaat kepada aku. Jangan biarkan aku lalai di tahun baru macam tahun lepas, ya Allah. Bantu aku di tahun baru ni untuk beramal. Doa gitu je. Dah selesai. Ini kadang-kadang kita buat macam-macam. Ada majlis. Majlis itu, majlis ini dan sebagainya. Yang heran ni, dia baca awal tahun tu dia datang majlis. Besok tak datang lah. Lepas tu tahun depan pula baru datang baca. Malah yang lebih buruk pula tu, ada hadis kononnya, barang siapa yang membaca doa akhir tahun dan awal tahun, maka akan berlarilah setan dan iblis, ya, sejauh-jauhnya, sehingga setan dan iblis berkata bahawa, oh hancurlah aku, lemahlah aku kerana doa yang mereka baca. Ini tak tahu datang daripada mana. Sebab tu kena hati-hati dan cerdik. Dan doalah apa sahaja secara umum, kerana doa ni adalah sijnul mukmin.
iaitu senjata bagi orang beriman. Ya, baik. Tak ada soalan? Tak ada nah? Okey. Seperti mana biasalah, siapa-siapa yang nak bagi bantuan dan derma kepada pusat tahfiz kami sedang kempen sikit. First kali nak ucap terima kasih. Kutipan-kutipan. Pertama sini ada kutipan bulanan. Mana Kak Cik? Ada Kak Cik ada belakang. Kak Cik yang nguruskan kutipan bulanan itu, terima kasih kepada ahli yang dalam grup tu yang hantar setiap bulan. Setiap bulan ada je Kak Cik nanti update dengan saya. Itu satu. Dan setiap kali kuliah ada je kutipan. Dan hari itu kita buat kutipan untuk pasang aircon di surau dan pondok pengajian. Dengan pasang glass door macam ni, ada glass sliding tu. Komplit, dan anak-anak sekarang belajar dalam keadaan yang sangat selesa, solat dalam keadaan sangat selesa. Kutipan kita cari 84 tapi dapat 88,000. Alhamdulillah, selesai 2 minggu lepas selesai. Cuma sekarang ni kita kempen untuk pembelian barang-barang masakan lah. Kita perlu beli ayam, ikan, apa sebagainya. Segala-segalalah barang kering dan sebagainya. Kalaulah dapat, kalau kata orang nak pergi hantar, lagi bagus. Mana tahu jemaah ni kata, Ustaz, saya ada Hilux sebiji ni, nak pergi hantar. Hantarlah. Baru-baru ni ada orang hantar 50 ekor ayam. Letak dalam freezer. Alhamdulillah, selamat banyaklah juga. Ya, untuk anak-anak, untuk guru, untuk warden, dan kadang-kadang ustaz sendiri pun makan. Cuma ustaz tak selalu ada di sana. Ya, moga-moga lah insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami setahun ini ya Allah. Ya Allah, maafkan salah kami ya Allah. Ya Allah, kasihani kelemahan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni anak-anak dan seluruh zuriat ahli keluarga kami ya Allah. Teman-teman sepengajian kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam berhadapan di tahun baru nanti ya Allah. Berkati kami, rahmati kami, manfaati kami di tahun baru nanti ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampuni mereka yang bersedekah di pagi ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.